Kata pasal apa ustaz? Puak-puak ni diorang ni tak reti bahasa ke? Tak tahu nak taubat ke apa? Tak tahu tengah melompat, berjoget, bergelek, bergedik tu tiba mati tengah tu macam mana? Dia pasal apa orang jadi macam tu? Dia tak ada rasa nak berubah ke apa? Setelah orang kecam ke, orang kutuk ke apa kan? Dah. Masih lagi mengekalkan sikap tak senonoh, buruk perangai tu pasal apa? Ya, pasal ada peminat dia yang menyokong dia. Peminat dia yang masih lagi tegar untuk bagi sokongan padu pada dia. Saya masih ingat lagi lah beberapa tokoh-tokoh ulama soleh negara kita pun pernah berpesan. Pernah berpesan apa? Dia kata kalau dia meninggal dunia sekalipun, gambar-gambarnya itu tak perlulah sampai nak seolah macam nak diagung, nak diletak, ditempel sana sini. Melainkan dia kata segala kitab, karangan, catatan dia itu amalkan sudah. Kalau ada video-video ceramah dia dalam YouTube ke mana-mana, yang tu sudahlah amalkan sudahlah. Mana-mana catatan pada kitab-kitab yang pernah dia ajar tu, amalkan yang itu sudah. Tak payahlah nak menggambar-gambar, nak simpan-simpan gambar dia, tak payah. Itu ulama-ulama dia punya, dia bukan dia tak bagi peminat dia simpan gambar apa. Cermatnya dia takut nanti sampai satu tahap ada peminat ni sampai dia rasa macam tak bolehlah, rindulah ulama ni, lalah jadi taksub, jadi fanatik, sampai jadi buat perkara-perkara yang mengarut, yang boleh bawa pada syirik. Sayang ulama lebih pada sayang Allah dan Nabi, Allah dan Rasul. Sebab itu ada satu hadis yang mana Nabi SAW menjelang kewafatan baginda, ada satu pesanan Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Jundab radhiyallahu an. 5 hari kurang lebih sebelum baginda Nabi wafat, Nabi telah menyebutkan penyataan ini. Apa kata Nabi? Sebahagian daripada ayatnya Nabi sebut, wa innaman kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubura masajid. Nabi SAW berpesan bahawa orang-orang sebelum kamu telah menjadikan orang-orang sebelum kamu ini, dia telah menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi. Dia menjadikan kubur-kubur para nabi ini sebagai masjid. Masjid ni maknanya menjadikan kubur-kubur nabi-nabi sebelum ini sebagai tempat bersujud. Itu Nabi sebut tu, memang ada. Orang-orang dulu dia jadikan kubur-kubur nabi-nabi dan kubur-kubur orang soleh ni sebagai tempat dia bersujud. Maka Nabi sebut fala tattakhidul qubura masajid. Jangan sesekali menjadikan kubur itu sebagai tempat bersujud. Jangan sesekali jadikan tempat ataupun kubur-kubur, tak kira lah para nabi ke ataupun ulama orang soleh ke, sebagai tempat bersujud. Tapi kalau pada hari ini kita dapat menyaksikan apa yang dipesankan oleh Nabi itu sikit sebanyak memang jadi sungguh. Memang jadi sungguh. Memang ada setengah orang tak tahulah dengan hajat-hajat tertentu dia pergi mengunjungi kubur-kubur orang soleh yang dianggap mereka sebagai apa? Keramat. Dia anggap ada keramat, boleh bawa tuah, boleh bawa sesuatu kebaikan. Contoh, ini yang seperti yang saya ingat tuan-tuan pun ada yang tahu. Ada yang pergi mengunjungi kubur Syekh Arif Syekh Ismail. Ada yang pergi ke kubur 7 beradik, Syarifah Roziah, Syekh Yusuf, Tok Janggut. Banyak lagi. Dengan apa yang mereka buat, ritual pemujaan yang dianggap sebagai keramat. Sampai sekarang zaman dunia moden, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube ni pun ada lagi yang mempercayai benda tu. Dia bukannya apa? Itulah kita sebut, bila keterlaluan sangat, dia melampau sangat. Kita dalam hidup ni bukan kata kita tidak berdoa, dia berdoa, tapi segalanya kita serahkan pada Allah dan bukan dengan jalan-jalan yang boleh merosakkan akidah kita. Jadi kita sebutkan sekali lagi, ingat, kadang-kadang yang boleh merosakkan seseorang bukannya orang lain, kadang-kadang di kalangan peminat-peminatnya yang melampau. Ada orang kadang disebabkan hidupnya tak pernah langsung ditegur, dinasihat, diperbetulkan oleh orang ramai, asyik siang malam terbaik, mantap padu oleh peminat-peminat dia.
Maka bila ada orang datang nak menegur, menasihat dia, dia seolah dia tak boleh terima dah pada waktu itu. Dan memang Nabi pun sebut bahawa pujian ini adalah satu yang menyembelih. Dia boleh menyembelih seorang, boleh membunuh seseorang. Tu yang kadang kita tengok, kenapa ada setengah orang, ni tak kisah siapa-siapa pun, asalkan dia manusia, masih lagi mengekalkan sikap tak senonoh, buruk, perangai. Itu pasal apa? Ya, pasal ada peminat dia yang menyokong dia. Peminat dia yang masih lagi tegar untuk bagi sokongan padu pada dia. Walaupun yang dia buat tu benda tak betul sekalipun, tapi ada yang menyokong, ada yang bagi semangat kat dia. Tu yang kita selalu sebut, dalam hidup kena cari kawan-kawan yang baik-baik, boleh menegur, menasihat kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama kawan dia. Kawan dia jenis orang ada agama, semayang berjamaah, solat dijaga, ibadah dijaga, mulut terjaga. Dengan kita-kita sekali pun insya-Allah jadi elok. Tapi kalau dapat kawan pun jenis bukannya menasihat, punah sihat tu banyak. Kalau jenis menasihat yang tak elok ni sama serupa iblis. Iblis dulu dia pernah sebut pada Nabi Adam. Dia kata apa pada Nabi Adam? Inni lakuma laminan nasihin. Hei Adam, hei Hawa, aku adalah di kalangan penasihat. Yang cakap tu iblis. Iblis sendiri mengaku, dia kata dia tu tuan penasihat, tak tahulah berapa persen. Dia kata dia tu penasihat. Penasihat apanya? Suruh buat benda tak elok semua, melanggar perintah Tuhan, ingkar perintah Allah Ta'ala kan. Sebab tu dalam hidup ni makin tinggi kedudukan, kalau mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat di luar sana, jadi influencer, jadi orang yang dikenali, jadi seseorang yang ada peminat-peminat, follower-followernya, top fan-nya yang tersendiri. Pandai-pandailah jaga diri supaya orang-orang di sekeliling kita ini, mereka juga dapat mengikut rentak yang baik-baik daripada kita. Hasil apa yang kita tunjukkan. Maaflah macam hari itu kan, bila nak menjelang saja Syawal ataupun di hujung-hujung Ramadan, lambatkan video-video klip yang mengarut, yang pelik-pelik ni semua. Sampai ada orang disebut, ada agak di ruangan komen saya, dia kata pasal apa Ustaz? Puak-puak ni, diorang ni tak erti bahasa ke? Tak tahu nak taubat ke apa? Tak tahu tengah melompat, berjoget, bergelek, bergedik tu, tiba mati tengah tu macam mana? Dia pasal apa orang jadi macam tu? Dia tak ada rasa nak berubah ke apa? Setelah orang kecam ke, orang kutuk ke apa kan? Dah. Dia sebenarnya, kita sebutkan salah satu daripada puncanya, ya, kita tidak menafikan ada manusia dia memang attention seeker. Dia memang mencari perhatian. Dia nakkan perhatian. Apa buat video apa sahaja dimuat naik, ada yang views, ada yang tonton, likes, apa shares, itu lagi dia galak, lagi dia suka untuk nak buat benda-benda tu semua, walau dikecam, walau dihentam. Tapi kita sebagai orang Islam ini, Nabi SAW mengajarkan apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu dah tak ada malu, buat sajalah apa yang kamu nak buat. Bukanlah Nabi suruh kita buat, tapi Nabi nak katakan bahawa bila rasa malu tu dah tak ada dalam diri, maka seseorang tu akan rasa bebas, sewenang-wenang, suka hati dia saja nak buat apa yang dia nak buat. Benda memalukan diri, menjatuh, merosak, mencalar, mengkoyakkan maruah diri, dia kan peduli, dia tak peduli dah. Buat joget, golek, buat mulut muncung supaya ikan mas, dia tak ada rasa benda-benda tu semua. Gara-gara peminat-peminat yang senantiasa bagi sokongan padu pada dia. Yang saya pelik lagi, saya heran, ada orang buat benda lagi mengarut, dia punya jumlah follower peminat dia lagi lama lagi bertambah, lagi lama lagi ramai. Lagi banyak, lagi ramai peminat dia. Sampai kan ada yang terlintas di mulut-mulut setengah orang, dia kata, saya ni tak ada follower Ustaz, saya ni tak ada siapa follower. Dalam 5-6 orang yang follower saya, maknanya saya ni orang yang macam mana? Apa status saya? Jangan duk sedih Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ada di kalangan para nabi ini jumlah umatnya ramai. Jumlah umatnya memang ramai sungguh. Ramai betul. Ada jumlah para nabi ini yang di kalangan
umatnya itu sekitar puluhan orang saja atau ratusan saja. Dan ada juga di kalangan Nabi yang umatnya seorang saja. Seorang je umat dia. Jadi takkanlah kita nak kata Nabi yang umat dia seorang tu maknanya tak bagus. Oh, Nabi ni tak bagus ni, umat seorang ya, follower seorang ya. Takkan kita nak kata macam tu. Kan? Nabi Yunus alaihi salam berpuluh tahun berdakwah. Yang ikut dia 2 orang ya. Rubil dan Tanoh nama dia. Rubil dengan Tanoh, 2 orang je ikut. Adakah kita nak kata Nabi Yunus tu bawa benda yang tak betul? Tak. Jangan kerana follower tak ramai bermakna kita kata kita ni tak bagus. Kita ni tak ada nilai, tak ada harga dalam masyarakat. Tak. Maka ingat, ada ketikanya yang boleh merosakkan seseorang itu adalah peminat-peminatnya sendiri. Kerana keterlaluan puji, keterlaluan sangat minat melampau, sampai dia buat benda tak betul pun masih lagi disokong dan didokong lagi apa yang dia buat, rosak, musnah, binasa.